اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لك ولو عظمت فضلها بفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang telah menyimpulkan oleh Dia kepada kita pada hari ini, pada hari Jawab yang ketiga, sempurna kita memperingati peristiwa yang begitu besar yang telah dianugerahkan ke atas diri baginda Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan hari ini kita bersambung daripada muka surat yang ke-17. Yang tak ada buku boleh ambil buku di sana. Tapi buku hari ini kuat, yang bagi 1,200 peserta pertama sahaja. Berapa harga dia cerita dekat belakang itu. Muka surat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam berkata musannif wa pengarang kitab ini, Dr. Haji Muhammad Arifai, dengan katanya, seterusnya dalam perjalanan itu beliau sempat melihat ada segolongan manusia yang tengah menanam benih padi, namun seketika itu pula telah dapat dituai di petik hasilnya. Dan yang demikian ini terus menerus berulang-ulang dilakukan oleh orang itu, sehingga Nabi pun merasakan heran lalu bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, mereka adalah ibarat umat kuat yang suka menginfakkan harta bendanya untuk menegakkan kalimah Allah dan menegakkan syiar keagungan asma Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Suratul Baqarah ayat 261. Artinya, perumpamaan iaitu nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir tanah yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Nescaya Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Jadi ringkasnya tuan-tuan serta muslimat yang ini, kita bersambung daripada daurah yang semalam. Sebagaimana kita maklum, di antara intipati ataupun hasil yang kita nak congkil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mudah-mudahan ketakwaan kita makin bertambah, keimanan kita makin bertambah, amalan kita makin bertambah, diri kita semakin dekat dengan Allah, iaitu di antara perkara yang ketiga, memperbanyakkan mendengar perkara-perkara gembira dan perkara-perkara takut. Jadi bermakna kita masuk pula hari ini pada mendengar perkara-perkara gembira yang telah dikhabarkan oleh Nabi seketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendengar peristiwa-peristiwa yang gembira, berita-berita yang gembira, menaikkan semangat kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi memberi faham, maka benarlah bagi mereka yang nak mendekatkan diri kepada Allah, di antara perkara yang tak boleh ditinggalkan, selain daripada memperbanyakkan berzikir, selain daripada memperbanyakkan solat sunat, ialah kita mengikut rentak Nabi, mendengar khabar gembira dan mendengar khabar takut. Jadi di antara khabar gembira pada hari yang pertama sekali, bila mana Nabi berisra dan Nabi melihat beberapa golongan yang sedang menuai tanam padi, tanam-tanam tumbuh-tumbuh, tanam-tanam tumbuh-tumbuh, tanam-tanam tumbuh-tumbuh. Satu nikmat yang begitu besar, yang sebagaimana tuan-tuan maklum dah, apakah kelebihan yang diberi kepada mereka itu, iaitu sebagaimana berkata Jibril AS, iaitulah mereka yang menginfakkan harta mereka itu di jalan agama Allah Ta'ala dan dibalas segala apa yang dilakukan di dunia di akhir akhirat. Jadi memberi faham tuan-tuan, intipati yang seterusnya yang tuan-tuan boleh ambil, yang nak menjadi ulangan sedikit, bila mana kita berhajat nak mengetahui sesuatu huraian, maka bertanyalah kamu kepada ahlinya. Ulang sekali. Bila mana berhajat kamu nak mengetahui sesuatu huraian, maka bertanyalah kamu kepada ahli.
Sedangkan kalau kita belajar akal tuan-tuan, Nabi sendiri boleh faham betul ke tidak? Tanam padi tumbuh-tumbuh, tanam padi tumbuh-tumbuh, tanam padi tumbuh-tumbuh. Muhammad satu manusia papanah yang bersifat cerdik. Tapi bila mana Muhammad SAW menzahirkan satu adab yang begitu mulia, walaupun dia tahu dah apakah perkara yang berlaku, tetapi adab dengan guru, ya Jibril, apakah sifat yang berlaku. Jadi kesimpulan perkara yang keempat yang aku nak kongsi dengan tuan-tuan supaya kita hidupkan dalam kehidupan, dalam rencana kita mengambil peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita bersepakai pada kehidupan kita, iaitu mas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila tak tahu sesuatu perkara, tak tahu sesuatu masalah, tanya kepada ahli. Hadis. Jadi ringkas tuan-tuan serta muslimat yang ini, di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi, iaitu bagi mereka yang banyak menginfakkan harta dan sebagainya. Dan sebuah menginfakkan harta tuan-tuan serta muslimat yang alim sebagai undangan bagi mereka yang tak tahu nak cari infak macam mana, nak bersedekah macam mana. Sebagaimana kaedah yang telah kita ceritakan sebelum daripada ini, kadang-kadang bila sebut masalah sedekah, kita sedekah kosong semata-mata. Kaedah ini tak salah. Tetapi kaedah yang paling tepat, bila mana kita nak bersedekah, antara niat yang terbaik yang perlu kita lakukan, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit yang aku beri ini, dengan duit yang aku sedekah ini, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Bermakna dengan kita bersedekah, hutang-hutang, puasa, sumpah, fidyah dan juga janji mana yang kita tak ingat, mudah-mudahan terangkat. Cara yang kedua, bila mana tuan-tuan bersedekah, maka tuan-tuan minta orang yang terima sedekah mendoakan kepada kita. Sebab tu sabda Nabi SAW, kenapa dengan bersedekah ni tuan-tuan boleh menolak daripada bala? Antara hikmah daripada bersedekah, bila orang yang menerima sedekah, orang yang menerima infak mendoakan kepada kita. Bahasan ibarat. Jadi aku ulang balik dua kaedah, cara nak infak, cara nak bersedekah macam mana. Yang pertama, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Tak boleh ke? Boleh. Ingat dah hafal belaka dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Dan bermakna kalau tuan-tuan sedekah semata-mata tak berdosa pun, tuan-tuan tetap dapat pahala. Tetapi perkara-perkara yang di belakang banyak tak selesai. Sedangkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, amal itu Allah Ta'ala melihat sejauh mana niat kita dan sebagainya. Jadi proses mudah. Dan tuan-tuan masuk duit dalam kotak saya lagi. Ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bila mana nak berinfak, bila mana nak bersedekah, minta orang terima sedekah untuk doakan kepada kita. Dan kadang-kadang kita pergi ziarah anak yatim, tak lagi doakan pakcik keluarga, doakan mak keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan barakah daripada doa beliau, Allah Ta'ala terima salah satu dihindarkan kita daripada balik. Bahasan ibarat sambung. Setelah Nabi SAW ke surat yang ke-18 yang baru sampai, ke surat yang ke-18, setelah Nabi SAW menyaksikan kealihan itu, kemudian dalam perjalanan seterusnya beliau mencium bau yang sangat harum menusuk hidung. Beliau bertanya kepada Jibril, bau apakah gerangan ini, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, inilah bau badan masyitah sekeluarga yang telah merelakan dirinya mereka diceburkan ke dalam belanga yang berisi timah mendidik oleh Fir'aun lantaran ketumbuhan iman mereka kepada Allah dan tidak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Hal semacam ini terdapat pula di masyarakat sekarang, yakni setiap orang yang baik, setiap orang yang soleh, setiap pejuang yang berhasil mengembangkan cita-cita yang baik, mengembangkan ajaran-ajaran Islam sehingga ajaran Islam itu diikuti oleh umatnya, maka sepeninggalan orang itu, walaupun orangnya sudah tidak ada, namun namanya masih dikenal orang, namanya harum masih lagi disebut orang baik. Jadi perkara yang seterusnya, bila mana Nabi SAW berjalan bersama Jibril dalam peristiwa Isra',
Maka dia jalan bau wangi, jalan bau wangi, jalan bau wangi. Dan kepada tuan-tuan ingat, dalam dunia zikrullah, kadang-kadang wangi-wangian itu bukan perkara yang penting, bukan perkara yang mustahil. Jadi kadang-kadang bila kita nak berzikir, nak bijak, nak cari bau wangi dan sebagainya, bila setiap perkara yang membawa kita terpisah daripada Allah, maka semua perkara itu melalaikan sekalipun perkara itu kebaikan. Faham mana ibarat? Ya? Sebab tu dahulu waktu aku mengaji, tuan-tuan tengah-tengah berzikir, bila bau harus jumpa syekh. Dia kata, tak. Ya? Kita kadang-kadang bila kita berzikir, datang benda pelik-pelik, terasa datang seorang, dia kata, tak. Semua tu perkara yang menjauhkan kita daripada Allah. Hakikat benda tu baik. Baik. Jadi perkara yang seterusnya, bila mana Nabi lalu, maka Nabi membawa beberapa wangi-wangian, maka wangi-wangian. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah bau wangi-wangian ini? Maka Jibril menjawab, itulah bau masyitah. Kalau kita buka kitab Kifayatul Muhtaj, kitab Nabur di tuan-tuan, kita nampak lagi. Itulah bau badan 10 orang muda yang boleh berkata-kata masa kecil lagi. Di antaranya Nabi Muhammad keluar daripada rahimahnya, dia bersin acuh. Maka berkata Nabi dengan lafaz yang sempurna, Alhamdulillah. Maka para malaikat, para bidadari pun menjawab, Yarhamukallah. Maka Nabi dengar, Nabi jawab balik, Yahdina wa yahdikumullah. Itu Nabi Muhammad. Di antara budak yang boleh berkata masa kecil lagi, di antaranya Nabi Ibrahim AS. Hebat. Nabi Ibrahim keluar daripada rahimahnya, tubuh berdiri. La ilaha illa anta subhanaka la ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lepas daripada itu dia merangkak balik ke tak, wallahu a'lam. Cerita sampai di situ saja. Jadi ringkas, apa yang ibarat nak bagi faham, termakna tuan-tuan, kehidupan kita yang di dunia ini, sekiranya kita meninggalkan kebaikan demi kebaikan, maka keharuman yang akan sampai walaupun telah kita tiada. Tak pelik kadang-kadang bila mana kita ziarah makam awliya, kita ziarah makam ulama, terdapat bau-bau yang kadang-kadang tak pernah kita berjumpa di tempat yang lain. Itu satu kemuliaan yang dicampakkan oleh Allah. Mana buktinya? Sebagaimana yang dibuktikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi berjalan, bau wangi, tapi tak tahu bau siapa. Rojok kepada Jibril, itulah bau masyitah yang telah direlakan dirinya mati kerana semata-mata menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang apa nak kait? Begitu juga tuan-tuan, tak pelik. Kalau kita ziarah makam ulama, kita ziarah makam orang-orang soleh, kita ziarah makam orang yang telah mengharumkan agama Allah dan sebagainya, maka kadang-kadang kita mendapat satu perasaan yang berbeza daripada tempat yang lain. Itu membuktikan Allah memuliakan orang itu dan sebagainya. Faham mana ibarat? Ada? Ini kadang-kadang bila kita cerita benda pelik-pelik, kadang-kadang orang tak percaya. Dah aku tak tahu pun. Ada? Masalah bau ni tuan-tuan bukan semua orang rasa. Hanya semata-mata orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat di Isra dan Mi'raj, kita bersepakat juga waktu hidup hadis. Maka surat 18 perkara yang keempat. Selanjutnya, dalam perjalanan itu beliau melihat segolongan manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri sehingga hancur dulu. Akan tetapi sekejap kemudian kepala itu pun utuh kembali. Lalu orang itu pun memukulnya pula sampai hancur. Demikian terus-menerus mereka berbuat. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah perumpamaan segolongan umat Tuhan yang suka mengulur-ulurkan waktu solat, melambat-lambatkan waktu solat, sampai akhirnya habislah waktu yang ditentukan. Garis ayat firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dan maka celakalah bagi orang yang solat itu, iaitu orang yang lalai daripada solat. Kesimpulannya tuan-tuan, hamba tak syaraf dah tempat naja berlaku. Cuma apa yang hamba nak syaraf tuan-tuan, beginilah gambaran yang Allah Ta'ala nak beri faham kepada kita. Hamba ulang balik, barang siapa yang nak menambahkan takwa, barang siapa yang nak menambahkan iman, barang siapa yang nak mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah, maka tuan-tuan tak ada jalan lain. Yang pertama, perbanyakkan zikrullah. Yang kedua, perbanyakkan solat sunat. Yang ketiga, perbanyakkan dengar khabar gembira, dengar khabar takut. Sebab cerita ni hamba yakin tuan-tuan dengar 40 kali, 50 kali, betul ke tidak? Cuma waktu kita membaca, ketika itu takwa kita meningkat.
maka kekallah seminggu kita jaga solat dan sebagainya. Betul ke tidak? Lepas itu iman turun balik. Bila iman turun balik, kadang-kadang kita sengaja melengah-lengahkan atau tak sengaja melengahkan waktu solat. Hal keadaan kita maklum. Jadi gambaran yang hamba nak bagi faham, nak bagi takwa tu naik balik, nak bagi iman tu naik balik, kita sentiasa mendengar khabar gembira, khabar takut, khabar gembira, khabar takut. Jadi kesimpulan tuan-tuan, jangan tinggalkan diri kita daripada majlis ilmu, jangan tinggalkan diri kita daripada ulama. Sebab tu betul kata ulama, obat bagi hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran serta memahami makna. Itu obat bagi hati. Barang siapa rasa hati dia otak rosak, jangan kata orang lain, kita rujuk diri kita sendiri. Barang siapa hati dia rosak, maka cara nak obat hati yang pertama sekali membaca Al-Quran serta memahami makna. Yang kedua kata ulama, duduk dengan orang-orang soleh. Ahli kunci. Sebab apa? Bila kita duduk dengan orang soleh, kita tak akan dengar ada perkara-perkara yang melelaikan, betul tak? Dia akan cerita khabar gembira, khabar takut, khabar gembira, khabar takut. Kejap Quran, kejap hadis, kejap ulama. Kejap Quran, kejap hadis, kejap ulama. Jadi mudah-mudahan bila mana kita berdampingan dengan ulama, sentiasa dengar khabar takut, khabar gembira, maka nescaya iman akan naik turun. Namun tak dapat tidak, jangan tak turun terlampau jauh sangat, turun sedikit naik balik, turun sedikit naik balik. Faham ibarat? Habis. Dalam ayat lain dijelaskan wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, surah At-Taubah. Dan mereka itu tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas. Ada. Sebab tu tuan-tuan, di antara cara nak mengeluarkan diri kita daripada kemalasan ibadat, di antara perkara yang hamba boleh kongsi, yang pertama sekali cari suasana. Yang pertama sekali cari suasana. Pada dalil yang hamba kata cari suasana, sebagaimana Nabi SAW, tiada manusia yang sesobat Nabi, tiada manusia yang sehebat Nabi, tiada manusia yang takwa yang sehebat Nabi Muhammad. Walaupun 13 tahun di Mekah berdakwah secara bersenang-senang, kalaulah Allah Ta'ala nak extendkan lagi 10 tahun, agak-agak Nabi boleh buat tak? Nescaya Muhammad boleh terus berdakwah walaupun extend lagi 13 tahun. Tetapi kenapa diperintahkan Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah? Di antara jawapan yang paling tepat, kerana suasana di Mekah tak mempengaruhi untuk Nabi menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Jadi memberi faham dalam nak menghidupkan ibadah, suasana juga menjadi faktor yang begitu penting. Jadi tak dapat tidak Ramadan besok. Cari suasana. Habislah tuan-tuan 9 bulan dah kita tidur di rumah, takkan dah sebulan tak boleh tidur di masjid. Tuan-tuan pun ada isteri, husband pun ada isteri. Tuan-tuan nombor 1, hamba dia berapa tahu tak? Amin. Dia kata kita lah, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Kita ambil orang kata doa daripada sahabat tu barakah. Jadi nak bagi faham, 11 bulan dah kita duduk dengan isteri, tak boleh ke selama sebulan Ramadan kita beraktikaf di masjid? Kerana apa? Nak hidupkan suasana. Kalau dah duduk di masjid, kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang memang malas nak ibadat, tapi bila tidur di masjid, tengok orang bangun qiyam, tengok orang solat hajat, tengok orang solat tahajud, kita pun terpaksa nak melakukan ibadat. Jadi ingat, antara kaedah yang apa boleh kongsi dengan kaedah yang begitu ringkas, kalau tuan-tuan nak mengeluarkan diri daripada kemalasan, di antara mencari suasana. Dan cari suasana yang menghidupkan kepada ibadah. Baik, sambung. Bagi yang baru sampai muka surat yang ke-19, yang tak ada kitab, ambil kitab. Tapi kitab tak beri dah, yang beri 200 yang awal saja. Masuk dah. Yang ambil akhir ni semua kena bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima, selanjutnya dalam perjalanan beliau melihat oleh Nabi akan orang-orang yang memakan kayu berduri serta batu panas yang membara daripada neraka Jahannam. Lalu beliau pun bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka mereka adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Maka jelaslah mereka termasuk orang yang menganiaya diri sendiri lantaran tertipu oleh harta benda yang pada hakikatnya hanyalah amanat dan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Garis ayat itu. Sebab itulah poin yang paling penting bagi nak memudahkan diri kita melakukan perkara kebaikan. Mudah tadi. Dan jelaslah mereka termasuk orang yang menganiaya diri sendiri lantaran tertipu oleh harta. Dan
yang pada hakikatnya hanyalah amanat dan titipan daripada Allah semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, khabar takutkanlah kepada mereka, nescaya mereka akan mendapat siksa yang begitu pedih. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dengan tengok yang di atas. Kerana yang di atas itu sekadar satu karunia daripada Allah. Allah Ta'ala beri kita kaya, Allah Ta'ala beri kita harta, Allah Ta'ala beri kita senang, Allah Ta'ala beri kita emas perak dan sebagainya. Yang itu perkara anugerah daripada Allah. Cuma kita ni kadang-kadang waktu kita ingat kita buat tak? Waktu kita ingat kita bayar zakat, waktu kita berasa ingat kita berasa nak bersedekah. Tetapi sebagai manusia tuan-tuan perlu diingat, jin dan sebagainya, puak-puak syaitan di tuan-tuan akan berusaha merosakkan kita untuk menjauhkan kita daripada Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok iringan ayat ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Kemudian apa ayat dia? Baca dah saya. Apa ayat dia? Fabashshirhum, yang tu nota yang paling tepat yang kita nak bincangkan. Dan khabarkan gembira kepada mereka, khabarkan takut kepada mereka. Khabarkan apa? Nescaya mereka akan mendapat azab yang pedih. Maknanya biasa dia nak beri faham, kalau sentiasa kita dengar khabar gembira, khabar takut, maka iman tu akan bertakwa. Dan takwa itu mudah-mudahan akan memamahkan yang dikatakan nafsu amarah, yang membawa kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada cerita apa tak urai dah, cuma kita ambil sebalik daripada cerita yang nak berlaku. Kesimpulan yang tuan-tuan hamba ulang pada kali yang seterusnya, bagi mereka yang nak menghampirkan diri kepada Allah, yang nak menambahkan ketakwaan, yang nak menambahkan keimanan, perbanyakkan berfikir dengan cara yang betul. InsyaAllah selepas daripada daurah ini, kita akan buat daurah salat khusuf, salat kinu. Di sana kita akan uraikan dengan secara fikir semayang yang betul, semayang yang sempurna, fikir yang betul, fikir sempurna bagaimana. Kemudian perbanyakkan salat sunat, kemudian perbanyakkan mendengar perkara-perkara gembira, perbanyakkan mendengar perkara-perkara takut. Bila kita dengar, orang tak menafkahkan harta ni akan diberi azab yang pedih. Waktu tu terpanggil pula nak keluar zakat. Betul ke tak? Kalau sebulan tak dengar, agak-agak iman apa berlaku? Iman turun balik dan dengar balik. Itu konsep yang perlu kita memahami pada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ. Dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik, yakni semua yang tidak suka mengeluarkan zakat harta. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ayo kita mengajar hati kita, mengajar diri kita menjalankan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain dinyatakan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilil wal mahrum. Dan dalam harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan kadarnya untuk orang-orang yang hidup muda dan orang yang tidak memperolehi belanja hidup. Di antara cara yang kedua, tuan-tuan nak memudahkan hati mengeluarkan zakat, nak memudahkan hati bersedekah dan sebagainya, kita yakin dahulu tiap-tiap rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, hakikatnya ada hak orang lain. Sebab tu bersedekah dan berhijab ni tuan-tuan dua perkara yang berbeza. Dan sebab Nabi SAW waktu Mi'raj ni, bila sampai di sebuah tempat, Nabi nampak ada satu signboard. Signboard tu tulis apa? Dia kata bila mana kita bersedekah, kita dapat satu kebajikan. Tetapi bila mana kita memberi hutang, kita mendapat 10 kebajikan. Maksudnya. Dan maka Nabi ini cerdik. Tapi tuan-tuan tak belajar adab. Setiap perkara yang Nabi tak faham, Nabi kena tanya kepada Jibril. Ya Jibril, apakah makna signboard ni? Kalau bersedekah dapat satu kebajikan, tetapi kalau berhutang dapat 10 kebajikan. Maka Jibril jawab, bila kamu bersedekah, kadang-kadang orang tu tak semesti memerlukan duit, betul ke tidak? Tetapi bila mana kita memberi pinjam, pasti orang yang berpinjamkan itu berhajat kepada duit, betul ke tidak? Kan? Maka memberi pinjam itu lebih besar daripada orang yang bersedekah. Tapi kalau orang itu minta dan kita bersedekah pula, bermakna lebih besar daripada memberi dan memberi pinjam. Fahaman ibarat? Wallahu a'lam. Sambung. Apa
apabila kesadaran para hartawan ini tidak dibuka untuk menunaikan kewajiban sosial dengan ajaran zakat ini, akan bisa menimbulkan sifat-sifat negatif. Ada yang tidak tuan-tuan, kadang-kadang perkara bab minyak yang kita tak nampak. Kita sangka Allah tak jual zakat ni tak ada apa-apa efek dah. Maka dengan keadaan kita mengetak diri kita yang tidak mengikutnya sebagaimana yang ditunjuk oleh Allah, maka dimulai dengan sifat-sifat bakhil. Ada yang pertama sekali kena kun. Maka benar kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan tulis kalau Imam Ghazali, antara sabar yang paling payah ialah sabar dengan nikmat. Itu sabar yang paling payah sekali. Ulama berkata sabar dengan kemudarat banyak orang boleh buat. Sabar dengan kesakitan banyak orang boleh buat. Sabar dengan kecelakaan banyak orang boleh buat. Sabar dengan taat banyak orang boleh buat. Tetapi Imam Ghazali kata terlebih banyak yang tersebut ialah sabar dengan nikmat. Betul ke tidak? Apa tak kata orang lain, apa tunjuk ayat tu kepada apa sendiri buat-buat. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala beri rezeki melimpah ruah. Kadang-kadang sampai tak ada langsung. Pernah 2-3 tahun Ramadan, 2-3 tahun lepas. Buat jualan dan sebagainya, jual poster dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi sampai 20,000. Ramadan, Allah Ta'ala bagi sampai 20,000. Seronoknya tak sedar diri, malam raya, sepupu sepapak laka habis kita belanja beli baju raya. Sampai mak-mak setara dapat seorang 100-200. Oh, waktu tu dia putih kita. Tak pernah orang bagi mak setara 100 duit kaya. Nak cerita bukan masalah nak cerita. Kita pun tinggi dan perkara begini. Seronok nak beri. Sampai tuan-tuan hilang habis 20 ribu. Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Kadang-kadang begitu payah nak sabar dengan nikmat. Sebab tu tuan-tuan waktu tak ada, perbanyakkan melakukan ketaatan agar dia menjaga. Jadi kita buat balik sambung. Dimulai dengan sifat-sifat yang baik, meningkat ke sifat tamak yang membawa akibat moral seperti manipulasi, penimbunan, korupsi, penyeludupan dan sebagainya. Dan pada tingkat berikutnya akan menimbulkan sifat-sifat sombong yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka sifat sombong ini pada akhirnya akan menimbulkan sifat takabur, di mana dia berfikir aku kaya kerana usaha aku kaya kerana usaha aku, ya, kerana akunya. Maka jika dipikir orang-orang kaya ini sesungguh sudah sampai masa pada tingkat syirik, maka merasa dirinya berkuasa, maka Allah Ta'ala telah memberi larangan yang begitu keras. Sebagaimana tersebut, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Maka artinya janganlah kau mensyirikkan Tuhan. Syirik ada dua. Pertama syirik jali, kedua syirik khafi. Dan apa syirik jali itu, kita sembah tokoh, kita sembah Buddha dan sebagainya, itu dipanggil syirik jali. Apa dia syirik khafi? Di antaranya setengah ulama syarak riak. Riak itu dipanggil syirik khafi. Antara syirik khafi itu macam mana? Memandang perbuatan yang berlaku yang sahih daripada perbuatan makhluk kepada makhluk dulu. Tengok Ben Johnson lagi 100 meter 7.2 second. Ben Johnson kenapa ya? Kenal tak Ben Johnson? Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok baik, kita berkata lah itu Ben Johnson lari tak ada masalah. Tetapi kita yakin kekuatan itu datang dari dirinya, bukan datang dari Allah. Itu dipanggil syirik khafi. Itu kalau pandang keluar, apa tak lagi pandang ke dalam. Aku yang buat, aku yang usaha. Bermakna tak dapat tidak syirik khafi ini tuan-tuan, satu kecelaan yang membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkas apa yang ulama nak beri faham mudah. Kalau daripada awal kita boleh buang tuan-tuan perasaan yang dikatakan syirik khafi. Dari awal kita boleh buang yang merasakan aku yang buat tapi hakikatnya Allah. Kita terulang perkataan yang sama. Mudah-mudahan ibadat kita Allah Ta'ala jaga, harta kita Allah Ta'ala jaga. Kenapa senang nak pergi? Dah hadir tak ke? Kenapa senang buat ibadat? Kita punya memudahkan belaka. Sebab hakikat kita menampakkan apa yang berlaku semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Kita mengatakan perbuatan yang berbuat itu hakikatnya daripada Allah, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau katakan kita melakukan dosa, ya, macam mana makam kedudukan hati itu? Baik. Menyerah kepada Allah ataupun menyerah kepada diri? Pertama sekali kata dengan yakin dua perkara yang berbeza.
Bila sebuah kata tak boleh, itu yang jadi Syekh Siti Jenar sampai mengaku anak al-haq. Itu yang terjadi kepada Husin al-Halal. Sebab tu aku undang paling tazkirah yang telah kita huraikan pada Jumaat lalu. Dan walaupun kita menghuraikan tarikat Naqsybandia Al-Aliyah ini betul, dari segi zikirnya, dari segi tarian tak ada masalah. Tapi kenapa jadi mengeluarkan fatwa sesat kepada Syekh Zalkan Nazim Al-Haqqani dengan tarikat Naqsybandia Al-Aliyah? Maka apa jawab? Kerana mereka mengajar kitab martabat 7 yang membawa kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini ialah satu kefahaman hati, bukan pada lidah. Tapi kalau kita letak pada lidah, itu yang sampai mengaku anak al-haq, aku Tuhan. Sebagaimana yang berlaku kepada Husin al-Halal, sebagaimana yang berlaku kepada Syekh Siti Jenar. Bermakna kita sombong bila mana pihak jati mengharamkan tarikat Naqsybandiah yang dibuat oleh Syekh Nazim kerana nak menjaga masalah martabat 7. Tetapi aku mulai yang salah martabat 7 bukan pada hakikat. Hakikat tak apa dah. Tapi bila terzohir pada lidah, sama macam masalah tadi, lidah tak ada masalah, kita boleh berkata yang ni aku buat. Tetapi hakikat kita yakin semua yang berlaku daripada Allah. Begitu juga maksiat. Lidah kita kena kata aku yang buat, aku berdosa. Tapi pada hakikatnya kita yakin juga tak terlepas takdir daripada Allah. Tetapi perlu ingat, adakah kita nak menepekkan perkara yang berlaku kepada Allah? Kita jawab dah. Memang takdir berlaku daripada Allah. Tapi Tuhan redha ke tak? Ada yang Tuhan takdir tapi Tuhan tak redha. Contoh budak begini. Petang-petang suka lagi anak tuan-tuan main di luar. Dan tak petang-petang nanti anak-anak tuan-tuan nak minta izin main di luar. Mak nak keluar sekejap naik basikal, baik senja dah ni. Sekejap ke mak nak keluar nak main basikal, senja dah pergi masuk tidur. Allah mak takkan tak boleh main sekejap je. Pergilah keluar. Dia bagi dah. Tapi mak dia kata dah. Tengok ayat. Izin pergi main luar. Dan kita marah sebab anak pergi main luar. Tapi reta dah. Tak reta. Itu cara kita memandang daripada pihak Allah. Faham ibarat. Sebab tu tuan-tuan, setiap kali membaca la haula wala quwwata illa billah, kita faham makna betul-betul. Banyak orang baca ayat ni silap dua makna. Ya? Sebab apa? Kadang-kadang kita tak memahami maknanya betul, kefahaman pun tak betul. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? La haula, tiada daya upaya nak lari dari maksiat. Wala quwwata, dan juga tiada kekuatan nak berbuat taat illa billah, malaikat tetapnya Allah, malaikat tolongnya Allah, malaikat iradatnya Allah. Baik, aku syarah sedikit. Ustaz, mana tak pada tampak maksiat taat seperti ni? Contoh kalau orang tanya, ada, biar kita perjelaskan. Kalau kita belajar bahasa Arab, la haula, tengok dah, la haula, betul. La haula maknanya tak ada dari upaya. Kalau kita belajar bahasa Arab, la itu namanya la harfun linafi jisim. Dan apa makna la linafi jisim? Tahu tak? Tak pun dah dapat dengar sekali semua hidup pun tak pun dah. Allahumma salli ala Muhammad, daripada tak nak dengar langsung. La linafi jisim, dia ini mesti berhadap kepada mubtada dan khabar. Kerjanya menasabkan isim, merampakkan khabar. Tahu isim khabar apa dia? Pun tak tahu. Baik, apa syarat ke orang putih? Kalau syarat ke orang putih tak lebih juga, tak tahu dah nak beri faham macam mana. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar tak baik? La itu tak. Dia berhadap kepada subjek dan predikat. Memang kaedah macam itu. Dan bila mana dia ada subjek dan predikat, baru sempurna kalam. Kalau ada subjek saja, tak ada predikat, kena baru datang. Kalau tak baru datang, kalam tak sempurna. Tiba-tiba je Ahmad. Faham tak? Aku Ahmad, Ahmad berdiri. Ahmad tu subjek, berdiri tu predikat. Betul tak? Berdiri. Faham tak? Siapa yang berdiri? Tiba-tiba je predikat subjek tak ada. Ahmad yang berdiri. Jadi kalau kita tengok suatu ayatnya, rekan tapi berhadap kepada syarat. La haula, tiada daya upaya. Mana predikat? Berarti betul-betul. Kalau jawab, kita beri tak ada bayar. Dan hari ini semua kita jual kan, kita ada kitab yang diberi 200 peserta yang pertama saja. Bermula hari ini kita boleh jual. Allahumma salli ala Muhammad. Paling minimum RM5. Nak beri lebih, alhamdulillah. Nak buat event budak-budak di pondok semain Jumaat dan sebagainya. Dan wallahu a'lam. Baik. La haula, la kira upaya, mana predikat? Ada tak? Predikat mesti marfu', mesti bagi depan. Tengok la haula wala quwwata. Maka bila predikat dia masuk, perlu kita bawa datang bagi nak menyempurnakan kalam. Sebab itulah jadi tiada daya upaya,
ala maksiatin, di atas meninggalkan maksiat, ala tarti maksiatin, wala quwwata, dan juga dia ada kekuatan. Subjeknya ada, mana predikatnya? Predikat tak ada, kena bawa datang. Macam bismillah. Tuan-tuan baca bismillah apa tak? Tuan-tuan tahu tak bismillah tu? Bismillah tu apa tu namanya huruf jan. Huruf jan itu huruf jan asli mesti berhajat kepada muta'alaq, tempat gantung cakap. Kalau tak ada muta'alaq, huruf jan tak akan boleh berdiri seorang diri. Tiba-tiba dia kata bismillah, faham tak? Ataupun kita syarah lain, dengan bola, dengan basikal. Faham tak dengan basikal? Ayat orang tidak. Faham tidak dengan basikal? Apa ustaz dengan basikal? Ali datang dengan basikal. Jadi B itu dengan basikal itu wahakun jar asli yang berhadap kepada muta'alaq, tempat gantung cakap. Kalau tak ada, kena bawa datang. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab para ulama, dia tulis atas bismillah. Tapi sebelum dia nak translate bismillah, aku memulai mengarang kitab ini bergantung dengan nama Allah. Dia bawa datang muta'alaq. Muta'alaq itu ada tapi benda makhluk. Faham mana ibarat? Jadi kesimpulan, bacalah ayat tadi, la haula wala quwwata illa Allah, aku tak ada daya upaya nak lari dari maksiat, wala quwwata, dan juga tak ada kekuatan nak berbuat taat, illa billah, malaikat dengan kehendaknya Allah, tolongnya Allah. Barulah kita faham, aku boleh beri sedekah pun dia berlaku, aku boleh keluar zakat pun dia berlaku, aku boleh semayang pun dia berlaku. Jelas? Habis. Dan jangan sampai taraf syirik, buku surat 21. Dan jangan sampai pada taraf syirik, takabur sahaja sudah diancam dengan neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min hasdin min kibr. Tidak akan masuk syurga dan seseorang yang dalam hati itu terdapat rasa takabur, rasa besar diri, maupun sekecil atau jadi takabur itu tuan-tuan benda isi, benda yang tak nampak, benda maknawi, benda yang duduk pada hati, yang perlu kita corak dengan mikroskop. Mikroskop itu apa dia? Iaitu ilmu-ilmu akhlak dan ilmu-ilmu tasawuf. Dengar tak? Dengar dapat cukup. Seterusnya, selanjutnya dalam perjalanan Nabi SAW, melihat sebelumnya manusia yang masing-masing menghadapi dua buah mangkuk. Mangkuk yang satunya berisi daging yang sudah dimasak, dan yang satunya lagi berisikan daging mentah. Akan tetapi akhirnya mereka lebih suka makan daging yang mentah. Bertanya Nabi SAW kepada Jibril, siapakah mereka yang Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah gambaran di antara umat Tuhan yang senang berbuat zina. Mereka sebenarnya telah mempunyai isteri yang sah, akan tetapi mereka masih senang melampiaskan nafsu syahwat dengan perempuan lain, yakni berzina. Demikian pula yang perempuan, bahawa sebenarnya mereka sudah mempunyai suami yang sah, akan tetapi mereka melacurkan dirinya dalam hal ini. Sebenarnya secara tegas Allah Ta'ala telah melarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Kesimpulannya tuan-tuan, nak menjauhi zina ini banyak perkara-perkara dan aspek-aspek yang perlu kita faham. Sebab itu ayo bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan negara kita tuan-tuan menghidupkan agama, menghidupkan apa yang dicadangkan oleh Allah dan apa yang dicadangkan oleh Nabi SAW. Sebab kadang-kadang ada perkara kita mampu berhadapan dengan dia. Kadang-kadang kita tak mampu berhadapan dengannya, melainkan kerajaan perlu melalui ataupun membuat satu proses yang perkara itu membantu bagi kita. Faham mana ibarat? Contoh masalah potong tangan. Dan bukan cerita masalah hukum, cerita masalah hukum potong tangan. Walaupun tuan-tuan ada orang laki-laki mencuri di rumah tuan-tuan, dan tuan-tuan anak-anak semua bakat-bakat nampak mencuri, kita bakat tangkap. Cukup 4 orang saksi dan sebagainya, adakah tuan-tuan boleh potong tangan mereka? Cukup mereka, walaupun cukup saksi, wajib juga dibawa kepada muka pengadilan. Bermakna mereka yang akan putuskan potong tangan ke tidak dan sebagainya. Bermakna ada perkara walaupun kita faham, tak bukan sewenang kita boleh buat. Jelas. Begitu juga ada setengah perkara yang kita faham, kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Di antaranya masalah kendala menjauhi zina dan sebagainya.
Sebab tu Allah Ta'ala telah buat garisan-garisan. Yang mudah-mudahan bila garisan ini kita tak mampu dah nak jaga mata macam mana, sibuk dari dunia, rezeki wajib kita cari, betul atau tidak? Nak cari rezeki takkan tuan-tuan nak pergi tutup mata. Dan bermakna perkara zina kadang-kadang berada di hadapan mata kita dan sebagainya. Tetapi bila ditakutkan kepada kita, kalau orang berzina ni kena sebab, Islam ajar bila sebab ni macam mana? Bukan sebab dekat tengah betul, bukan sebab dekat betul, dekat tempat tertutup, bahkan terbuka kepada orang ramai. Dan dalam setengah kitab kata pula kena buat Jumaat. Lepas Jumaat tu, pakat-pakat duduk belakang, ni demo, pakat-pakat nak pergi. Dan lepas dia tengok pula orang kena sebab. Ini kesalahan daripada berzina, anak isteri dan sebagainya, adik isteri berzina. Sebab pakat-pakat malu dah. Allah maka bayangkan kalau kita yang duduk di atas. Jadi nak beri faham, masalah sebab ni tuan-tuan kita boleh buat ke? Boleh buat sendiri dah. Kita berhajat kepada pemerintah kita melakukan benda begini. Dan bila mana ada perkara begini, datang pada hati kita ketakutan untuk melakukan maksiat. Jadi apa-apa yang aku nak beri faham, ada setengah perkara yang kita boleh berusaha untuk menguatkan diri kita, menjauhkan daripada perkara yang dicela oleh Allah. Ada setengah perkara, kadang-kadang terdapat juga membantukan golongan yang lain, membantu kita untuk menjauhkan diri kita daripada perkara begini. Pahaman ibarat, kita bukan cerita masalah politik, kita nak kebaikan pada seluruh umat dan sebagainya. Habis. Perkara yang ketujuh, selanjutnya Nabi SAW menyaksikan pula ada kayu yang melentang di tengah-tengah jalan, sehingga barangkali orang-orang yang akan melewati jalan itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, apakah ini sebenarnya wahai Jibril? Allahumma salli ala Muhammad. Tengok adab Nabi tuan-tuan, apa ulang kali yang seterusnya. Adab Nabi, setiap kali tak faham tanya Jibril, setiap kali tak tahu tanya Jibril, setiap kali tak berhenti tanya Jibril. Begitulah juga kehidupan kita. Ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tak faham tanya ulama, tak faham tanya guru, tak faham tanya mursyid. Jangan kita buat keputusan sendiri. Kadang-kadang tengok benda pelik-pelik dan kita pula pandai-pandai menyebarkan fitnah dalam keadaan tak memahami hukum hakam dan sebagainya. Baik. Dia kata, ya Jibril, apakah ini? Maka dijawab oleh Jibril AS, itulah suatu perumpamaan dari segolongan umat yang suka duduk-duduk di tepi jalan, sehingga mengganggu orang-orang yang melewati jalan itu. Maka mengganggu orang lain yang akan melewati jalan. Dalam hal ini dapat dipahamkan tidak sahaja mengganggu dalam semata-mata, tetapi lebih jauh dari itu jelas menimbulkan gangguan pada perasaan orang yang akan lewat. Entah itu perasaan malu, keko atau segan dan lainnya. Oleh sebab itu Allah telah melarang melalui firman-Nya dalam Al-Quran, wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah bi amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Al-A'raf ayat yang ke-86. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan mengingat dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-86. Baik, terus. Selanjutnya, Nabi SAW menyaksikan orang-orang yang berenang dalam sungai darah. Lalu mereka dilempari dengan batu. Akan tetapi kemudian batu-batu itu mereka makan. Menyaksikan kejadian semacam ini, Nabi pun bertanya kepada Jibril, siapakah gerangan mereka, wahai Jibril? Maka menjawab Jibril AS, maka mereka adalah perumpamaan segolongan manusia yang suka memakan riba. Betapapun juga riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertera dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwa, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana kita mendengar perkara-perkara begini, kita mendengar peristiwa-peristiwa begini, mudah-mudahan kita dapat semak diri kita, dapat semak kehidupan kita, dapat semak perbelanjaan kita dan sebagainya. Yang mudah-mudahan perkara riba ni tuan-tuan bukan saja terkena di atas diri kita. Kadang-kadang tak sedar sampai anak pinak terkena dan sebagainya. Contoh tuan-tuan, bukan saja masalah riba. Kadang-kadang duit yang kita simpan dalam bank, betul atau tidak? Dan maka lebihan dipanggil apa?
Ya, interest. Tuan-tuan tahu interest halal ke haram? Oh, haram belaka, tanya boleh jawab, alhamdulillah, 7 boleh jawab. Bila kata haram boleh makan tak? Ya, maka ayo tuan-tuan hamba menyebut ni, hamba sendiri, hamba menyebut tuan-tuan serta musliman yang alim, kita jaga perkara-perkara ini. Sebab perkataan riba itu satu perkataan yang begitu luas. Cuma apa yang hamba boleh kongsi dengan tuan-tuan yang alim? Sempena kita mempelajari peristiwa Isra' wal Mi'raj, bila ditegur kepada kita masalah riba, ingat, fiqh ni tuan-tuan kadang-kadang banyak hilaf yang kita boleh gunakan untuk menjaga daripada riba. Kepada tuan-tuan yang masih lagi berhutang kereta, kepada tuan-tuan yang masih lagi berhutang rumah, kepada tuan-tuan yang masih lagi baru nak beli kereta, baru nak beli rumah, macam mana cara nak hilaf daripada riba. Hilaf tu apa? Satu kaedah yang nak menjaga daripada riba. Di antaranya tuan-tuan, sebab tu kita panggil dalam ketika akad kita sign apa? Hire purchase. Betul tak? Banyak orang sign tapi tak faham. Tuan-tuan tahu tak hire purchase ni apa? Check. Kita beli tak boleh bayar. Ada beli kereta tak? Ada beli rumah tak? Bakal beli kereta tak? Akan beli rumah tak? Kita akan sign satu kontrak yang bernama hire purchase. Betul ke tidak? Betul tak hire purchase? Takut salah sebut. Allah dah apa tak belajar orang putih. Hire purchase mana apa, Syed? Tak tahu satu. Dan apa maknanya? Sewa beli. Akad tu betul tak? Pun kita tak beramal. Siapa nak keluar daripada riba, tuan-tuan? Payment every month tu tuan-tuan niat bayar sewa. Payment every month tuan-tuan niat bayar sewa. The last of the payment. Betul? Ada? Oh, check ada. Payment terakhir, barulah aku beli rumah dengan sekian harga, aku beli kereta dengan sekian harga. Kelebihan bila mana kita dah sign satu dah, yang kedua bila boleh laksanakan kita niat, tiap-tiap bulan bayar sewa. Tak ada kata tuan-tuan terlambat bayar. Maka dia kenakan rate yang berbeza dah. Tak ada masalah, kereta tu kan dia campur kereta dia. Bila mana kereta dia, kalau kita buat kesilapan, dia kenakan denda. Betul tak? Selagi mana kita niat bayar sewa, ikut dia lah nak naikkan denda ke, nak kurangkan denda ke, dah aku bayar sewa, terpaksa bayar lebih. Mana ibarat? Ini antara kaedah yang diajar oleh para ulama fikih supaya menjaga diri kita untuk lari daripada riba. Jangan duk fikir, Ustaz, kalau beli cash harga RM50,000, kalau hutang harga RM70,000, yang tu makhluk dari riba. Tapi nak tanya tuan-tuan mampu beli cash tak? Dan pada adat kita tak lari daripada perkara begini. Sebab tu ulama membuat syarat untuk mempermudahkan ibadah. Jadi bayar kereta, beli rumah, every month bayar installment, kita niat bayar sewa. Jangan sign semata-mata tapi tak beramal. Akad tu betul dah tapi tak buat. Last payment, aku beli rumah ni sekian harga. Tak payah semua dah, aku beli kereta ni sekian harga. Faham ibarat? Baru dah mudah-mudahan rumah yang kita beri kepada anak kita tak bercampur dengan perkara-perkara yang haram. Kereta yang kita bawa anak pergi masjid surau tak bercampur dengan perkara haram dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita telah sampai kepada surat yang ke-24 daripada perkara yang ke-8 dibagi daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita bersambung pada besok hari jam 1 daripada surat yang ke-24 perkara yang ke-9. Wallahu a'lam. Dan sebelum daripada itu, kepada tuan-tuan yang ambil kitab ada daripada kotak. Aku undang tadi, kalau saya buat tulis kitab free, betul tak? Yang free itu untuk 200 yang pertama saja. Sebab tengok ujian terlampau ramai, termasuk malaikat dekat 2,000. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila mana kitab pun dah habis, 200 pertama dah dapat kitab. Semalam pun ada orang berumur dah, Ustaz ada kitab. Jadi hari ni hamba bawa, yang ni kena bayar. Paling minimum RM5. Nak beli 500, Alhamdulillah. Nak kurang RM5 tak boleh. Takut nanti tak bersamaan dengan orang yang lain. Yang dapat free pun harga RM5, tuan-tuan nak bayar harga RM5 dan sebagainya. Bagi banyak, Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.